Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Kadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-70. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-109 surah Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Maka janganlah engkau, wahai Muhammad, menaruh perasaan ragu-ragu tentang sia-sianya apa yang disembah oleh mereka yang musyrik itu. Mereka tidak menyembah malaikat sama seperti yang disembah oleh datuk nenek mereka yang musyrik dahulu. Dan sesungguhnya kami akan menyempurnakan bagi mereka sebahagian mereka dari azab yang telah ditentukan dengan tidak dikurangi. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah mentafsirkan ayat ke-106 surah Hud ini dengan menyatakan ayat fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula. Bermaksud, maka janganlah engkau berada dalam keraguan dari apa yang disembah oleh mereka itu. Kemudian kata ya'budu menggunakan bentuk kata kerja masa lalu kerana adanya ayat min qabl. Selepasnya yang mengisyaratkan bahawa para orang tua dan nenek moyang mereka terus-menerus melakukannya sehingga mereka mati. Seterusnya diwarisi sebagai satu tradisi tanpa berfikir oleh generasi setelah mereka. Terakhir, kata nasib diambil dari kata nasaba yang bererti menegakkan sesuatu sehingga nyata dan jelas serta tidak dapat dielakkan. Maka dalam ayat ini membawa maksud mereka tidak diazab dan diseksa di dunia, namun diberikan azab secara sempurna di akhirat kelak. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat ke-109 surah Hud ini dengan menyatakan apabila kamu telah mengetahui apa yang telah dijelaskan itu dan bahawa sunnah Allah tidak akan berubah-ubah, maka janganlah kamu ragu terhadap apa yang disembah oleh kaummu itu. Janganlah kamu ragu tentang akibat yang mereka rasakan dan pembalasan yang akan mereka terima. Mereka tidak akan menyembah selain apa yang mereka sembah oleh orang terdahulu. Oleh itu, pembalasan azab akan diberikan kepada mereka seperti mana kepada orang terdahulu. Kami akan mengadili kebaikan yang pernah dilakukan di dunia dan membalas usaha mereka yang menolong orang miskin. Mengerat tali persaudaraan dan berbakti kepada ibu bapa dengan memberikan keluasan rezeki. Namun, di akhirat mereka tidak akan memperoleh apa-apa, bahkan mereka akan menimpa azab yang sangat pedih.
Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan satu pengajaran yang mendalam, iaitu pembalasan di akhirat yang diberikan kepada orang yang celaka dan orang bahagia. Orang yang celaka ditenggelamkan ke dalam neraka dan orang yang bahagia ditempatkan di syurga Naim. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka, melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar mentafsirkan ayat ke-109 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul terakhir diutus oleh Allah ke dunia, kemudian diceritakan kepada baginda tentang kisah perjuangan nabi-nabi terdahulu untuk menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum masing-masing. Setelah Allah menjelaskan nasib kaum itu bermula dari kaum Nabi Nuh, kaum Ad, Samud sehingga kaum Nabi Ibrahim dan penduduk Sadum dan Gamurah, begitu juga penduduk negeri Madian, seterusnya kehancuran Firaun. Lalu Allah Ta'ala berpesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya tidak ragu-ragu dalam menghadapi kaumnya sendiri, orang Quraisy yang menyembah berhala itu. Kemudian dijelaskan bahawa apa yang menjadi sembahan orang Quraisy pada ketika itu adalah perkara yang menjadi warisan sembahan berhala daripada nenek moyang mereka pada zaman purbakala. Jika dilihat sifat orang Quraisy yang mengaku bahawa darah Nabi Ibrahim AS mengalir dalam batang tubuh mereka dan menjadi sebagai penjaga Kaabah, namun mereka tidak mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim untuk mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan dengan menyembah berhala. Inilah antara perkara yang diperingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar baginda tidak ragu-ragu untuk bertindak kerana menyembah berhala itu adalah kesesatan yang lahir daripada nenek moyang mereka dan mereka telah jauh menyimpang dari jalan kebenaran. Oleh itu, sebagaimana seksaan azab yang diterima oleh nenek moyang mereka kerana menyembah berhala, keturunan mereka pun turut mendapat seksaan yang sama dan tidak dikurangi sedikit pun penderitaan yang dirasai oleh orang terdahulu yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Manakala Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid melalui kitab mereka Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-109 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan sejak azali lagi bahawa mereka pasti akan dikenakan azab kerana kesalahan yang dilakukan pada hari kiamat nanti. Oleh itu, ada kalanya Allah tidak mengenakan azab segera kepada seseorang atau sesuatu kaum itu di dunia kerana ditangguhkan di akhirat kelak. Profesor Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria melalui kitabnya Tafsir Inspirasi menjelaskan tafsiran bagi ayat ke-106 surah Hud ini dengan menyatakan bahawa ayat ini menjelaskan berkenaan kaum kafir yang tidak didasarkan pada sikap rohani yang sihat. Mereka hanya mengikuti cara nenek moyang mereka. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-109 surah Hud menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat ini menceritakan kedahsyatan keadaan pada kiamat. Maka janganlah engkau, wahai orang yang mendengar suruan yang disampaikan ini, ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah iaitu berhala, kerana sembahan mereka ini tidak dapat mendatangkan manfaat dan menolak mudarat. Perbuatan mereka menyembah berhala sebagaimana nenek moyang mereka dahulu menyebabkan mereka dihumban ke dalam neraka, dan Allah telah berjanji dengan janji yang pasti akan menyempurnakan pembalasan terhadap perbuatan yang telah mereka lakukan di dunia dengan sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Setelah dijelaskan tentang keingkaran penduduk Mekah terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta penolakan mereka terhadap Al-Quran, kemudian dijelaskan tentang keberadaan umat Nabi Musa terhadap kitab suci yang diturunkan kepadanya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, lalu diperselisihkannya tentang isi kitab itu oleh Bani Israel, sehingga ada yang mempercayai dan tidak kurang juga yang mengingkari. Mereka yang mengingkari kerana mengikuti hawa nafsu semata-mata. Maka jika tidak ada ketetapan dari Allah untuk menunda seksaan azan hingga hari kiamat,
nescaya hukuman azab akan dilaksanakan kepada mereka dengan segera di dunia. Oleh itu, antara perkara yang perlu diambil perhatian oleh umat Islam khususnya di Indonesia pada hari ini, di samping aspek dakwah yang perlu digiatkan kepada golongan Muslim dan non-Muslim, namun umat Islam perlu juga memberi perhatian untuk mengekang daripada tersebarnya ajaran sesat yang memesongkan akidah umat Islam dan gejala murtad daripada terus berlaku. Seperti sedia maklum, negara Malaysia pernah dihebohkan dengan kes murtad yang berprofil. Antaranya ialah kes Lina Joy pada tahun 1999. Azlina Jailani memohon untuk menukar nama kepada Lina Joy dan tiada alasan pertukaran nama diberikan dan ianya telah diluluskan. Namun pada bahagian kad pengenalan agama masih tertulis Islam. Menurut Lina Joy, beliau telah keluar dari Islam dan menganut agama Kristian Katolik sejak tahun 1990. Beliau telah dibaptiskan dan cuba mendapatkan pengesahan daripada Mahkamah Malaysia tanpa melalui Mahkamah Syariah. Pengesahan agama Kristian bermaksud perkataan Islam dalam kad pengenalan ditukar kepada Kristian. Beliau mahukan agamanya dalam kad pengenalan ditukar kerana ingin berkahwin dengan kekasihnya yang beragama Kristian. Kes kedua, Siti Fatimah binti Abdul Karim yang berumur 29 tahun. Dilahirkan sebagai India Muslim. Pada usia 20 tahun, beliau melarikan diri bersama teman lelakinya yang beragama Hindu. Namun begitu, dalam affidavitnya dan laporan yang diperolehi Jerusalem Post mendakwa bahawa beliau telah dibesarkan oleh neneknya yang beragama Hindu, sedangkan mengikut maklumat dari ibunya, nenek sebelah ibunya beragama Islam, manakala sebelah bapanya pula beragama Kristian. Pada tahun 2001, beliau telah membuat suatu deklarasi melalui Statutory Declaration bahawa beliau beragama Hindu dan menukar nama kepada Rewati Masosai. Tiada permohonan tukaran agama dibuat di Mahkamah Syariah. Pada tahun 2004, beliau telah berkahwin dengan teman lelakinya, Suresh, anak lelaki Wirapan, seorang Hindu mengikut upacara perkahwinan agama Hindu. Namun perkahwinan tersebut tidak boleh didaftarkan mengikut mana-mana undang-undang yang berkuasa kerana beliau masih beragama Islam dalam kad pengenalan. Banyak lagi kes-kes murtad yang pernah berlaku di Malaysia. Oleh itu, perkara ini perlu dibanteras supaya tidak lagi berulang pada masa-masa akan datang. Antaranya penguatkuasaan undang-undang yang ketat dengan mewujudkan akta-akta tertentu untuk mengekang perkara ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata, faktor gejala murtad ini berlaku kerana kelemahan pegangan terhadap agama Islam yang disebabkan oleh kurang tarbiyah, didikan dan asuhan daripada ibu bapa serta keluarga. Begitu juga sebahagian yang terjebak di dalam alam percintaan, perkahwinan dan perceraian juga antara faktor yang menyebabkan murtad dalam kalangan Islam. Sedang pendengar yang dimuliakan, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-106 surah Hud ini ialah kisah yang digambarkan di dalam ayat ini mengingatkan kita bahawa betapa seksa azab Allah kepada sesiapa sahaja yang mengingkari dan berdustakan perintah Allah di hari akhirat kelak yang tidak dapat dibayangkan oleh fikiran manusia. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi inspirasi dan kekuatan kepada umat Islam supaya tidak gentar dan takut untuk menegakkan kebenaran dalam apa jua keadaan kerana Allah SWT pasti bersama-sama orang yang benar. Kisah yang dirakamkan di dalam Al-Quran ini perlu menjadi sumber pedoman dan kekuatan buat umat Islam untuk terus-menerus menyambung perjuangan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke serata alam. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.